Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 22 April 2022 bersama dengan saya Nusha Mama Amin. Presiden PAS Abdul Hadi Awang menyifatkan dokumen bocor yang digelar sebagai PAS Leak sebagai surat layang dan menegaskan tidak akan melayan isu tersebut. Sehubungan itu, tiada keperluan untuknya membuat penafian selepas naib presidennya Ahmad Samsuri Mohtar membuat penjelasan mengenai perkara itu kemarin. Itu surat layang. Contohnya dah jawab, surat layang tak perlu kita layan. Surat layang. Ada dakwaan yang kebocoran maklumat itu sebab nak tutup. Surat layang lah. Surat layang kata. Surat layang siapa dia? Yang buat surat tu kita tak tahu. Tak ada guna kita duduk layan surat layang ni. Kita jadi melayang sama. Sebelum ini, tular dokumen didakwa minit mesyuarat PAS yang merancang untuk menjatuhkan UMNO dan BN, termasuk menyegerakan usaha memenjarakan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi dan bekas Perdana Menteri Najib Razak. Sementara itu, naib Presiden PAS Idris Ahmad menolak kesahihan dokumen tersebut dengan berkata kepimpinan tertinggi PAS tidak pernah membincangkan agenda itu. Orang tak ada kerja lain lah tu. Dan orang tak ada kerja lain nak bagi laku berita pun nampak tak berlaku. Buat benda macam itu. Yang keduanya pula yang kadang-kadangnya nak bagi laku dia punya YouTube dia. Supaya orang bayar. Nak mertakkan yang ketiganya adalah untuk nak mertakkan mufakat di kalangan parti-parti Melayu kita. Di kalangan mufakat nasional, di kalangan Perikatan Nasional. Sementara itu, lebih ramai pemimpin UMNO menggesa mereka yang dinamakan dalam dokumen tersebut untuk berterus terang mengenai perkara itu. Naib Presiden UMNO Muhammad Khalid Nordin berkata, pemimpin UMNO yang turut dipetik dalam dokumen itu mesti menjelaskan agenda pertemuan mereka dengan PAS. Bercakap kepada Malaysia Kini, Khalid berkata, pemimpin UMNO yang hadir perlu menjelaskan kandungan perbincangan mereka semasa mesyuarat itu yang telah menimbulkan banyak persoalan kerana mereka terus berdiam diri. Khalid menambah beliau tidak hairan jika ada percubaan sedemikian oleh PAS terhadap UMNO, terutama selepas Parti Islam itu memilih bersatu berbanding UMNO. Dalam pada itu, Timbalan Ketua UMNO Johor, Nur Jazlan Muhammad menggesa Badan Disiplin Parti itu memulakan siasatan berhubung dakwaan tersebut. Bercakap kepada Malaysia Kini, Nur Jazlan berkata, dokumen yang bocor itu telah mendedahkan identiti pengkhianat dalam parti untuk tatapan semua ahli UMNO. Beliau turut membidah Sepakatan Harapan yang didakwanya sebagai tidak berprinsip dan tidak bermaruah kerana bekerjasama dengan kerajaan pimpinan Barisan Nasional sekarang. Sementara itu, Ketua Penerangan BN Selangor Isham Jalil mencabar naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mohtar untuk melakukan sumpah laknat bagi menafikan kandungan minit mesyuarat yang tular. Terdahulu, Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan menafikan dakwaan bahawa Ketua Hakim Negara mempercepatkan kes mahkamah beberapa pemimpin politik. Laporan polis telah dibuat bagi menafikan dakwaan wujudnya konspirasi atau pakatan sulit di antara Tengku Maimun Tuan Mat dan beberapa pemimpin politik. Kenyataan itu juga berkata, Ketua Hakim Negara tidak pernah berkomunikasi atau dihubungi mana-mana pemimpin politik berhubung kes mahkamah melibatkan bekas Perdana Menteri Najib Razak dan Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi. Tambah pejabat itu, kes yang belum selesai hendaklah berjalan dan diteruskan mengikut undang-undang tanpa sebarang campur tangan oleh Ketua Hakim Negara atau orang lain. Selain itu, katanya pihak yang bertanggungjawab menyebarkan dakwaan itu bertujuan untuk memburukkan imej dan menyebabkan orang awam hilang kepercayaan terhadap badan kehakiman. Dakwaan konspirasi itu adalah sebahagian daripada dokumen bocor yang digelar PAS Leak berkenaan pertemuan antara naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mohtar dan seorang lagi pemimpin parti dengan beberapa tokoh politik. Dokumen itu antara lain mendakwa seorang ahli politik memberitahu pemimpin PAS bahawa Peguam Negara dan Ketua Hakim Negara bersetuju untuk mempercepatkan kes dan pemenjaraan Zahid dan Najib.
Malaysia kini telah menghubungi pejabat peguam negara serta individu lain yang dinamakan dokumen itu untuk mendapatkan maklum balas berkenaan perkara ini. Berita seterusnya. Sebuah NGO serantau menggesa campur tangan Kementerian Dalam Negeri untuk membawa banduan hukuman mati Nagaendran K. Dharmalingam kembali ke Malaysia. Rangkaian Asia Anti Hukuman Mati ADPAN berkata ia sebagai usaha terakhir untuk menyelamatkan Nagaendran daripada hukuman mati yang dijadual Rabu depan di Singapura. NGO tersebut turut menyerahkan memorandum kepada Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin dengan harapan dia akan bekerjasama dengan rakan sejawatannya dari Singapura untuk proses pemindahan banduan atas dasar kemanusiaan. Presiden Singapura kita pun sudah cuba untuk meminta pengampunan dari pihak mereka, juga tidak ingin memberikan pengampunan. Perdana Menteri kita sudah membuat seruan kepada pihak Singapura untuk membagi peluang kepada Nagaendran bagi pengampunan. Agung kita sudah pun membuat permintaan yang sama, tapi Singapura tidak mengendahkan permintaan kita dan terus ingin menjatuhkan hukuman mati terhadap Nagaendran. So this is what we'll call last try lah. Ini bukan lagi proses undang-undang, bukan lagi isu proses pengampunan, tapi proses diplomatik dari Malaysia ke Singapura. Bagi balik raya kita akan jatuhkan hukuman kita kat Malaysia, kita akan laksanakan dia kat Malaysia. Dalam memorandumnya, ADPAN berkata, proses pemindahan banduan dibenarkan di bawah Akta Pemindahan Antarabangsa Banduan 2012 dengan syarat. Nagaendran warga Malaysia berusia 33 tahun telah dihukum mati selama lebih sedekad kerana mengedar kira-kira 42.7 gram heroin ke Singapura yang mempunyai antara undang-undang narkotik paling keras di dunia. Peguamnya berkata dia mengalami kecacatan intelek ringan kerana IQ-nya yang lebih rendah daripada purata iaitu 69. Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat menafikan pihaknya tidak mengambil sebarang tindakan berkaitan kes penderaan remaja perempuan sindrom Down dikenali sebagai Bella. Menterinya Rina Harun berkata, antara tindakan yang diambil adalah menunjukkan hak penjagaan anak angkat kepada pengasas rumah bonda Siti Bainun Ahmad Razali tahun lepas. Bercakap kepada pemberita, katanya selain itu pihaknya turut menyita rumah jagaan berkenaan serta mengeluarkan kompaun pada Julai tahun lepas. Menjawab pertanyaan pemberita, mengapa dia mengambil sikap berdiam diri dalam isu Bella, Rina berkata tindakan itu adalah demi menjaga kesejahteraan dan keselamatan remaja berkenaan. Kes Bella meraih perhatian masyarakat sejak tular di media sosial tahun lepas selepas seorang wanita mendakwa remaja perempuan itu disimbah dengan air panas dan diikat ketika berada di bawah jagaan rumah bonda, sebuah rumah kebajikan pertubuhan bukan kerajaan. Susulan itu pengasasnya Siti Bainun didakwa atas dua pertuduhan mengabaikan serta mendera remaja berusia 13 tahun itu sehingga menyebabkan kecederaan fizikal dan emosi di sebuah kondominium di antara Februari dan Jun 2021. Bukit Aman telah menafikan bahawa pihaknya tidak akan lagi menguatkuasakan kewajipan memakai pelitup muka. Ini selepas salinan pekeliling polis persekutuan yang mengatakan tiada lagi kompaun akan dikenakan terhadap mereka yang tidak memakai pelitup muka tular di media sosial. Menurut dokumen yang bocor itu, polis sebaliknya hanya perlu menasihati pesalah supaya memakai pelitup muka. Malaysia kini telah mengesahkan dengan beberapa sumber polis bahawa pekeliling itu adalah sah. Difahamkan dokumen bertarikh 20 April 2022 itu telah dihantar kepada semua polis negeri dan komander unit polis lain termasuk ketua polis daerah. Bagaimanapun pengarah Jabatan Pengurusan Bukit Aman, Zaini Jas ketika dihubungi semalam, memberitahu Malaysia kini bahawa pekeliling itu telah ditarik balik. Terdahulu gambar muka surat pertama pekeliling itu tular di media sosial. Pekeliling itu menyatakan bahawa memandangkan negara menuju ke fasa endemik, Majlis Keselamatan Negara telah mengeluarkan satu set SOP baru yang perlu dipatuhi oleh agensi penguatkuasaan undang-undang. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya, Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinditv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.